billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammi bil khair. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwa alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Shadaqallahul azim. Amma ba'. Yang dirahmati Allah, puan pengurusi majlis, seterusnya para asatizah, seterusnya Datuk Datin, hadirin hadirat, tetamu-tetamu Allah yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana sekali lagi Allah Taala masih lagi memberi ruang dan peluang kepada kita untuk hidup satu hari lagi di atas muka bumi Allah ini. Dan kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Taala panjangkan usia kita untuk hidup pada hari yang mulia ini, iaitulah pada hari Jumaat. Yang disebut oleh para alim ulama, hari Jumaat ialah Sayyidul Ayyam ataupun penghulu bagi segala hari. Penghulu bagi segala hari adalah hari Jumaat. Dan Nabi SAW bersabda, tidak akan berlakunya kiamat kecuali pada hari Jumaat. Sebab tu hari Jumaat, bila masuk hari Jumaat, semua makhluk Allah jadi takut. Kenapa jadi takut? Takut-takut berlakunya kiamat pada hari Jumaat. Kecuali dua makhluk, dia tak rasa apa. Takut pun tak, rasa cemas pun tak. Siapa dia? Iaitulah jin dan manusia. Tapi makhluk Allah yang lain, semuanya rasa takut bila masuk hari Jumaat. Dan hari Jumaat ini, kata ulama, kalau kita jaga sungguh-sungguh tak buat maksiat pada hari Jumaat, maka sepanjang minggu ini Allah Ta'ala pelihara kita daripada melakukan maksiat kepada Allah. Dan maknanya, kalau nak supaya Allah Ta'ala lindungi kita sepanjang minggu, buatlah kebaikan banyak-banyak pada hari Jumaat. Banyakkan bertaubat, banyakkan istighfar, seperti mana yang disebut oleh ustaz kita tadi, Ustaz Rahmat, bagi tahu banyakkan istighfar. Banyakkan istighfar. Sebab dengan istighfar itu akan dihapuskan dosa-dosa kecil kita. Sebab dosa-dosa kecil ini mudah. Baca Quran, hapus dosa kecil. Selawat, hapus dosa kecil. Ambil wuduk, Allah Ta'ala hapus dosa kecil. Kita semayang, Allah Ta'ala hapus dosa kecil. Kan? Kita buat baik, Allah Ta'ala hapus dosa kecil. Tetapi kalau dosa besar, Allah Ta'ala, kalau kita nak bertaubat dosa besar, kena ada 3 syarat. Dosa besar nak bertaubat, di antaranya dosa besar kita dengan Allah, cara nak bertaubat dia ada 3 syarat. Yang pertama, syarat dia, kena berhenti daripada melakukan dosa tersebut. Itu syarat pertama. Syarat kedua, menyesal. Ya Allah, aku menyesal sungguh dah ya Allah. Aku takkan ulangi lagi ya Allah. Aku tak mau dah buat lagi dosa tu ya Allah. Dan yang ketiga, berazam dalam diri sampai bila-bila tak mau buat dah. Tak mau ulangi lagi. Kalau ada 3 syarat ni kata ulama', maka dosa besar kita Allah Ta'ala ampun. Walaupun dosa besar kita itu sebesar dunia ni. Kan? Besar mana pun tak kira lah, Allah Ta'ala ampun. Sebab itu kata ulama', sebesar mana pun dosa kita yang kita buat waktu hidup atas dunia ni, sebesar mana pun dosa kita, besar lagi keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat dia, yang pertama, nyawa kita belum sampai di halqum ataupun sampai di ghargharah. Yang kedua, jangan sampai matahari naik sebelah barat. Sebab apa? Sebab kalau nyawa kita sampai di halqum, waktu tu nak bertaubat, taubat kita Allah Ta'ala tak terima dah. Sama juga, bila matahari keluar sebelah barat, waktu tu taubat kita Allah Ta'ala tak terima dah. Nak taubat waktu bila? Waktulah. Nak bersedekah waktu bila? Waktulah. Waktu sekarang ni. Bukan nyawa sampai di halqum waktu tu baru panggil anak.
ni anak-anak semua, ni mak nak supaya harta mak ni, kan mak nak wasiat, nak sedekah, tak mau dah waktu tu. Waktu tu tak mau dah. Dia nak sedekah ke, nak apa ke, semua waktu kita tengah sihat ni. Hadirin hadirat tetamu Allah, hormati Allah sekalian. Sebelum kita mulakan majlis kita pada pagi yang mulia ini, marilah sama-sama kita membaca umul kitab dan kita hadiahkan pahala bacaan umul kitab kita. Yang pertama untuk Nabi kekasih kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta seluruh ahli keluarga baginda dan sahabat-sahabat baginda. Seterusnya kepada para alim ulama, guru-guru kita. Seterusnya kepada kedua ibu dan ayah kita. Seterusnya kepada diri kita sendiri. Seterusnya kepada pasangan kita. Seterusnya kepada seluruh ahli keluarga kita. Seterusnya kepada muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pagi yang mulia ini Allah Taala pertemukan sekali lagi kita untuk duduk dalam majlis ilmu yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kata ulama, barang siapa yang nak jadi tetamu Allah sewaktu berada di hari akhirat nanti, janganlah kita malas untuk menjadi tetamu-tetamu Allah sewaktu kita sedang hidup di atas muka bumi Allah ini. Dengan kita menghadirkan diri ke masjid-masjid, ke surau-surau, ke majlis-majlis ilmu, ke majlis-majlis zikir yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau kita nak jadi tetamu Allah waktu hidup di hari akhirat nanti, waktu dunia ni lah kena buat pilihan untuk jadi tetamu Allah. Bukan lepas mati baru nak buat pilihan. Waktu tu tak boleh buat apa dah. Sebab itulah kematian ini adalah satu perkara yang sangat tidak disukai oleh manusia. Manusia ni bila sebut mati ni, muka pun naik lain dah. Contohnya tengah duk sembang seronok baru lepas tengok Maharaja Lawak Mega PCO. Kan. Baru lepas duk tengah tengok duk gelak. Duk tengok sepah tu reunion apa semua kan. Duk gelak seronok, Allahu Akbar. Tiba-tiba orang mai habaq kata jiran sebelah meninggal dunia. Bila orang mai habaq bagi tahu kat kita bahawa jiran kita meninggal dunia, waktu tu kita sambung gelak lagi ke? Orang mai habaq ni jiran sebelah meninggal dunia. Tiba-tiba kita gelak. Meninggal dah tu. Agak-agak orang kata apa kita? Orang kata hang ni tak ketahuan kot tu. Kan? Pasal apa? Kematian adalah satu yang sangat tidak disukai oleh manusia. Sebab kematian itu memutuskan kelazatan hidup. Bila kita mati, nikmat makan tu tak ada dah. Apabila kita mati, nikmat pakai pakaian mahal-mahal tak ada dah waktu tu. Bila kita mati, nikmat naik kenderaan pun tak rasa apa dah waktu tu. Orang bawa naik kereta yang paling mahal atas muka bumi Allah. Tapi waktu tu mati dah. Tak ada rasa apa dah. Sebab Allah Ta'ala dah putuskan kelazatan hidup kita. Segala kelazatan dunia waktu tu dah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Hidup atas dunia ni, ibu ayah sekalian. Jaga badan sungguh-sungguh.
Tak mau bagi gemuk, dia kata tak elok lagi pakai baju tak segak. Kan? Muka ni bagi merlit ni. Beli macam-macam lotion pun nak bagi segak. Nah? Kemudian bila sakit makan ubat nak jaga kesihatan. Tetapi bila mati habislah. Nah? Bila mati habis tubuh kita. Saya sebut itu malam pertama di barzah. Apa dia yang akan mula busuk? Iaitulah bahagian kemaluan dan perut kita. Allahu Akbar. Subhanallah tabarakallah. Duk atas dunia pakai pakaian mahal-mahal. Tapi bila awak turun dalam kubur esok ni, kain putih tu je. Allahu Akbar. Subhanallah tabarakallah. Kita tengok waktu hidup atas dunia, gelaran kita macam-macam. Tapi bila kita mati, gelaran tu orang panggil lagi tak? Tak panggil dah. Orang mai di rumah kita, orang tanya anak kita, arwah mana arwah? Walaupun duk atas dunia ni gelaran orang panggil macam-macam. Datuk Seri lah, Tan Seri lah, Puan lah, Cik lah dan sebagainya. Nama pula pun, nama sedap-sedap. Siti Nurhaliza. Kan? Macam-macam lah ni. Nama macam-macam. Tetapi, bila kita mati esok, orang mai ziarah kita, orang tak panggil dah nama kita. Orang panggil apa? Arwah ni arwah. Orang kata arwah tak balik lagi, duk ada di hospital. Duk tengah buat postmortem. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab tu bagi orang yang tak beriman, kematian adalah sangat menakutkan dalam kehidupannya. Tetapi bagi orang yang beriman kepada Allah, orang yang sentiasa buat persiapan untuk balik bertemu dengan Allah, maka pada waktu tu dia seronok ni tak tahu nak abang. Allahu Akbar. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Sebab tu beruntung kita boleh duduk dalam majlis ilmu. Sehingga kan Nabi pernah sebut kepada Abu Dhar dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nabi kata, wahai Abu Dhar, kamu mempelajari satu bab daripada ilmu Allah. Sama ada kamu nak beramal dengannya ataupun tidak, kata Rasulullah. Maka lebih baik daripada kamu sembahyang sunat 1000 rakaat. Allahu Akbar. Subhanallah. Sebab tu beruntung kita, Allah Ta'ala panjangkan usia kita sampai kita hiduplah ni. Sebab tu kata ulama, tanya balik diri kita ni. Sebelum kematian menjemput kita ni, tanya balik diri kita. Kita bangun tidur pagi tadi ni, kita tanya balik diri kita ni. Kenapa Allah Ta'ala panjang usia aku lagi nah? Pasal apa nah? Kan, tanya balik diri. Kadang-kadang kita ni jarang tanya diri kita pasal apa Allah Ta'ala panjangkan usia kita. Yang kita tahu bangkit pagi, kemudian cari sarapan nak makan. Kita jarang tanya pasal apa Allah Ta'ala panjangkan usia aku ni. Rupa-rupanya kata ulama, Allah Ta'ala panjangkan usia kita ni kenapa? Sebab kita ni banyak dosa. Dosa kita banyak. Sebab tu Allah Ta'ala duk panjang lagi usia kita ni. Allah Ta'ala duk tunggu kita agar kita bertaubat kepada Allah. Duk tunggu. Allahu Akbar. Setengah orang umur 60 pun tak boleh main mengaji lagi. Tak boleh main mengaji lagi. Anak nak pergi fanfare, dia pun nak pergi fanfare juga. Duk menangis balik pintu. Kan? Anak tanya, ni pasal apa mak? Dia tanpa nak pergi mana? Kamu semua ni nak pergi mana? Kan? Anak dia kata kami nak pergi fanfare. Dia kata boleh tak mak ikut sama? Anak dia kata tak, kereta tak muat mak. Mak dia kata tak apalah mak duduk dalam bonet kereta pun tak apa. Kan? Punya nak pergi fanfare. Tapi kalau orang mengaji, orang mengajak dekat rumah pun tak mau pergi. Sedangkan kata ulama, orang yang belum menguasai ilmu fardu ain, tiba-tiba ada kuliah pengajian agama dekat dengan rumah dia. Tiba-tiba dia tak datang. Dia tak mau mengaji. Dalam keadaan dia masih lagi tak kuasai ilmu fardu ain, maka kata ulama, dia sebenarnya sedang melakukan dosa-dosa besar kepada Allah. Dan kata ulama, bila sampai umur 40, kata ulama, kena banyak ingat kepada mati.
Banyak ingat pada mati dah. Makan kena kurang dah. Kena banyak puasa. Kena banyak puasa. Hiburan-hiburan melalaikan jangan buat dah. Ha? Kemudian tidur kena bagi kurang dah. Kena banyak bangun tengah malam. Sebab apa? Kena banyak ingat pada mati. Dan Nabi SAW bersabda, orang yang paling cerdik, yang hidup di atas muka bumi Allah ni siapa dia? Adakah orang yang ada PhD? Tak. Adakah orang yang ada master? Tak. Adakah orang yang ada diploma? Tak. Adakah orang yang dapat SPM 1? Tak. Oh, adakah orang yang ada sijil? Tak. Habis tu siapa dia Ustaz? Orang yang paling cerdik? Nabi SAW bersabda, orang yang paling cerdik ialah orang yang selalu ingat kepada mati dan bersiap sedia untuk menghadapinya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang disebut sebagai orang yang mencari bekalan akhirat. Macam kita lah. Nah? Kita ni kalau nak pergi satu tempat yang jauh. Nak pergi tak lama pun sehari je. Tetapi kita bawa bekal tu dia beg. Baju saja, baju pakaian kita 2 biji beg. Duit pula bawa sampai 5,000. Nah? Nak pergi tempat tu lama mana? Sehari je. Tapi duit bawa, ya Allah, spare macam-macam. Dia kata bawa 5,000 ni takut sekali kereta rosak, sekali nak perbaik senang. Sekali nak makan lagi. Sekali nak duduk hotel lagi. Baju pula boleh bawa banyak, mudah sekali nak tukar. Nah, pagi sepasang, sekali tengah hari lepas makan nasi, tukar pula sepasang. Kan? Sekali lepas main asak, tukar pula sepasang. Kan? Subhanallah. Tu nak pergi satu tempat satu hari je. Ni kita nak balik pergi dunia akhirat, ibu ayah sekalian. Nah, bukan makan sehari. Tetapi lama mana? Subhanallah, tabarakallah. Lama dia. Selama-lamanya. Iaitulah negeri akhirat kita. Yang kekal selama-lamanya. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat. Rahmati Allah sekalian. Sebab itulah kita tengok tajuk yang saya berikan kepada kita semua. Untuk kita sama-sama istiqamah. Untuk kita sama-sama kita muhasabah balik diri kita. Tajuk yang saya akan bentangkan pada pagi yang mulia ini. Tajuknya adalah penyesalan setelah mati. Dan ada yang tanya saat-saat ni. Yang mana lebih afdal Ustaz? Kuliah online ke kuliah bersemuka? Dua-dua baik. Dua-dua baik. Subhanallah, tabarakallah. Dua-dua pahala dia sama. Sebab kita sedang duduk dalam majlis ilmu. Bila duduk dalam majlis ilmu, kata ulama, kita sebenarnya sedang duduk di dalam majlis para nabi dan rasul. Allahu Akbar. Sebab tu ulama kata, kalau kamu nak tengok majlis para nabi dan rasul, inilah dia majlisnya, majlis yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab para nabi dan rasul mereka tidak duduk dalam majlis yang melalaikan diri daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tanyalah, sebab kita boleh duduk dalam majlis ilmu. Ya subhanallah, tabarakallah. Tanya puan. Sebab itu kata ulama, sebaik-baik taat kepada Allah, sibukkan diri dengan majlis ilmu. Tu dia orang nombor satu punya hebat. Orang yang hebat dia, ketaatan dia kepada Allah sebab dia. Orang yang sibukkan dirinya dengan majlis ilmu. Hadirin hadirat, ibu ayah rahmati Allah sekalian. Penyesalan setelah kematian. Kita suatu hari nanti pasti akan mati. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sadaqallahul azim. Setiap yang hidup pasti akan merasai mati. Dan sakit mati adalah sakit yang paling sakit dalam kehidupan kita. Orang yang sakit nak mati saja dia boleh tahu tentang sakitnya mati itu. Sebab sakit mati ini sakit yang tak pernah kita alami sepanjang kehidupan kita. Hanya orang yang nak mati saja, bila dia mengalaminya, dia pun boleh tahu dengan sendiri dia
bahawa inilah dia sakitnya mati. Dunia yang fana kita akan tinggalkan. Karena dunia ini hanyalah persinggahan untuk kita menuju sesuatu yang kekal, yang namanya akhirat. Maknanya lepas kita mati, kita akan pergi ke suatu alam yang kekal abadi dalam kehidupan kita, namanya alam akhirat. Manusia akhir zaman, kata ulama, manusia akhir zaman lebih cintakan dunia dan takutkan kepada mati. Sebab itu, ramai dalam kalangan kita kalau boleh dia tak mau mati lagi. Sebab apa? Sebab kita ni banyak dosa. Sebab tu dalam satu lagu dia kata apa? Andai ku tahu bila tiba ajalku, ku akan memohon, Tuhan tolong kau panjang umurku. Allahu Akbar. Kita ni kalau kita tahu kita nak mati bila, kita akan minta, Ya Allah, panjangkanlah usiaku, Ya Allah. Panjangkanlah usiaku, Ya Allah. Aku nak bertaubat, Ya Allah. Aku nak mengaji, Ya Allah. Aku nak kenal-Mu, Ya Allah. Aku nak buat amal ibadat banyak-banyak, Ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat mati Allah sekalian. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'la, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Bahkan kamu, kata Allah, lebih pentingkan dunia. Tadi tengah malam semalam ni semua kita pakat tidur. Tetapi berapa orang yang boleh bangun tengah malam, yang bermunajat kepada Allah dengan solat tahajudnya. Yang mana solat tahajud inilah, kata ulama, yang akan membantu kita untuk mendapat buku catatan amalan dengan tangan sebelah kanan. Tapi berapa ramai orang yang boleh bangun tengah malam, bermunajat, mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Tanyalah ibu-ibu yang boleh bangun tengah malam tadi ni. Dan sampai ke subuh. Kemudian habis semayang subuh, semayang sunat qabliyah subuh. Kemudian semayang subuh berjamaah. Kemudian duduk pula baca Yasin. Allahu Akbar. Ni duduk pula dalam majlis ilmu. Allahu Akbar. Subhanallah. Hak inilah esok ni yang akan membuatkan kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirat itu, kata Allah, lebih baik dan kekal. Banyak yang belum sedar, kata ulama, dan membuat persiapan sebelum mati. Salah satu sebabnya adalah kerana kehidupan dunia yang sungguh melenakan. Maknanya, kata ulama, kita ni sebenarnya sedang dilalaikan oleh dunia. Apakah dia kelalaian dunia kepada kita ni? Dunia selalu duk bagi tahu kat kita, nak mati ni kena sakit dahulu. Nak mati ni kena sakit dahulu. Tu dunia duk bohong kita tu. Dunia kata nak mati kena sakit dulu. Jadi orang pun jadi, dia kata tak mengaji, tak apa lagi. Ni duk sihat lagi. Padahal kematian tu boleh datang bila-bila masa. Allah Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Sadaqallahul Azim. Allah Ta'ala berfirman, apabila tibanya ajal kematian seseorang, maka Allah Ta'ala tak tangguh lagi dah. Ini yang kita takut. Sampai je masa balik bertemu dengan Allah, Allah Ta'ala ambil kita. Di Lauh Mahfuz dah tertulis dah. Banyak mana makanan kita waktu hidup atas dunia ni. Katalah makanan kita ni 1000 kampit beras. Ataupun 3000 kampit beras. Habis 3000 kampit beras kita makan, mati ya. Sebab rezeki kita sampai takat tu je. Dan di Sidratul Muntaha, kata Rasulullah, terdapat satu pohon yang besar. Dan di situlah terdapatnya daun-daun sebesar telinga gajah, kata Rasulullah.
Dan di daun inilah kata Rasulullah terdapatnya nama-nama kita semua. Allahu Akbar. Dan dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, Nabi cerita di daun inilah terdapatnya nama-nama kita semua. Dan apabila daun tersebut yang berada di Lauh Mahfuz, yang berada di Sidratul Muntaha, jatuh. Maka bila jatuh di atas ribaan malaikat maut ambil daun tersebut, tengok daun tersebut adanya nama kita. Maka malaikat maut ambil, masukkan dalam poketnya. Maka start daripada hari itu, kata ulama, Allah Ta'ala bagi peluang kat kita untuk hidup di atas muka bumi Allah ni lama mana? Selama 100 hari lagi. Allahu Akbar. Kita tanya balik diri kita. Adakah daun yang terdapat nama kita di Sidratul Muntaha masih lagi ada ataupun tidak? Kita bimbang takut daun tu dah jatuh dah. Allahu Akbar. Jatuhnya daun tu di atas ribaan malaikat maut. Malaikat maut ambil, tengok daun tu. Tengok adanya nama-nama manusia. Maka Allah Ta'ala bagi peluang kepada orang tersebut untuk hidup di atas muka bumi Allah ini selama 100 hari lagi. Lepas pada tu, balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika mati, kata ulama, roh kita akan keluar daripada mulut dan hidung. Roh kita akan keluar melalui hidung ataupun mata, melalui mulut ataupun hidung. Mata adalah panca indera yang terakhir yang akan melihat roh keluar daripada jasad. Maknanya, mata kita akan tengok roh keluar daripada jasad kita. Allahu Akbar. Sebab tu bila kita tengok orang nak meninggal dunia, mata dia akan tengok. Akan tengok ke atas. Dia akan tengok roh keluar daripada jasadnya. Sebab itu orang yang mati matanya terbuka lebar. Semua kita akan menghadap Allah dan memasuki alam kubur. Orang yang bersama kita di dunia ini akan segera melupakan kita. Seperti mana saya sebut minggu lepas. Kita ni bila kita mati, lepas 25 tahun, nama kita pun orang tak sebut dah. Tak sebut dah. Habis dah kita. Orang yang bersama kita di dunia akan segera melupakan kita. Sedangkan kita akan menerima balasan perbuatan yang telah kita lakukan di dunia untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup di dunia akan bertujuan, bukan bertujuan untuk mati, tetapi persiapan menjalani kematian. Maknanya kita hidup atas dunia ni bukan tujuan untuk mati dah, tetapi tujuan dia untuk buat persiapan sebelum menghadapi kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencipta manusia dan jin, tidak lainnya hanyalah untuk beribadah kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinni wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk melakukan amal ibadah kepada aku, kata Allah. Orang yang telah mati akan meminta pada Allah untuk dihidupkan kembali kerana ingin meningkatkan amal ibadahnya. Orang yang mati, dia akan minta kepada Allah untuk hidup atas dunia ni. Untuk kembali hidup. Untuk apa? Untuk dia nak buat amal ibadah kepada Allah. Seperti mana dalam surah Sajdah pagi tadi yang tu Imam baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala berfirman, sungguh ngeri pada hari itu. Yang mana orang-orang yang banyak dosa kepada Allah akan menundukkan kepala mereka. Orang yang banyak dosa esok di hari akhirat, dia akan menundukkan kepalanya. Tak berani nak angkat kepala di hadapan Allah. Sebab apa? Sebab banyak dosa.
Duk tunduk kepala di hadapan Allah. Dan waktu itulah mereka berkata kepada Allah, Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini, Ya Allah, kami sedang mendengar, kami telah mendengar jeritan-jeritan ahli neraka. Hari ini, Ya Allah, kami sedang mendengar hilal tawa ahli syurga, Ya Allah. Farji'na na'man salihah. Maka kembalikanlah kami ke dunia, Ya Allah. Kami nak buat amal ibadah, Ya Allah. Farji'na na'man salihan. Inna muqinun. Sesungguhnya pada hari ini, Ya Allah. Kami yakin sungguh dah, Ya Allah. Allahu Akbar. Allah Ta'ala rakamkan dalam surah Sajdah. Nak bagi tahu kepada kita. Bahawa inilah yang akan berlaku di hari akhirat nanti. Yang mana manusia waktu hidup atas dunia yang lalai dengan dunia. Esok di hari akhirat menyesal di hadapan Allah. Sehingga kan tak berani nak angkat kepala di hadapan Allah. Lalu minta kepada Allah supaya dikembalikan ke dunia. Untuk nak buat amal soleh. Kenapa? Sebab hari itu, kata Allah, dia yakin sungguh dah. Dia dah tengok dengan mata kepala dia sendiri. Dia telah mendengar dengan telinga dia sendiri. Bagaimana keadaan-keadaan ahli neraka. Bagaimana keadaan-keadaan ahli syurga. Yang menyebabkan dia untuk minta pada Allah supaya kembali ke dunia. Kita tengok penyesalan yang pertama bagi orang yang telah meninggal dunia. Yang pertama, penyesalan bagi orang yang telah meninggal dunia. Iaitulah menyesal kerana hidup atas dunia tidak sedekah. Sebab tu dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, Nabi kata siapa yang nakkan makanan di padang mahsyar, waktu hidup atas dunia ni banyakkan sedekah makanan. Siapa yang nak minuman di mahsyar, waktu di dunia ni lah banyakkan sedekah minuman. Siapa yang nak pakaian di mahsyar, maka di dunia ni lah kena banyakkan sedekah pakaian. Subhanallah, tabarakallah. Esok kita ada pakaian di mahsyar. Sebab kata ulama, ada 5 golongan yang ada pakaian di mahsyar esok. Yang pertama, ialah para Nabi dan Rasul. Yang kedua, ialah wali-wali Allah. Wali-wali Allah ada pakaian. Yang ketiga, orang yang mati syahid pada jalan Allah. Dia pergi berperang, kemudian dia meninggal dunia, kena bunuh. Sebab tu orang yang mati syahid pada jalan Allah, dia tidak diwajibkan mandi jenazah dia. Tanam sekali dengan pakaian dia. Tak perlu tukar. Yang keempat, orang yang mati dalam keadaan ihram. Dia pakai ihram. Kemudian yang kelima, siapa dia? Orang yang ada pakaian. Iaitulah orang yang hidup atas dunia yang sedekah pakaian. Ya, maknanya sedekah ni bukan berbentuk wang ringgit semata-mata. Dan sedekah yang paling seronok sekali yang menyebabkan pahala kita berjalan, iaitulah sedekah jariah. Contohnya sedekah telaga. Ataupun mewakafkan telaga. Ataupun mewakafkan tanah-tanah wakaf. Ataupun bina masjid. Kan? Bina surau. Selagi mana orang duk guna surau tersebut, masjid tersebut, selagi itulah pahala berjalan. Kita tengok Saidina Abu Bakar As-Siddiq yang telah mewakafkan bumi, yang telah mewakafkan Masjid Nabawi, yang menyebabkan pahala dia berjalan sehingga sekarang. Allahu Akbar. Bumi, subhanallah. Masjid Nabawi itu adalah masjid ataupun tanah yang telah diwakafkan oleh Saidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua, penyesalan bagi orang yang telah meninggal dunia waktu hidup dia tak mau buat apa? Iaitulah menyesal kerana tidak mahu menerima nasihat. Dia duduk atas dunia ni maksudnya kata ulama tak mau dengar nasihat ni apa dia? Tak mau mengaji. Dia tak mau mengaji. Sedangkan agama itu kata Rasulullah, ad-dinun nasihah. Agama itu kata Rasulullah adalah nasihat menasihati. Jarang orang nak boleh duduk dalam majlis ilmu ni. Kadang-kadang tu perkara remeh je. Tinggal tak mau dengar nasihat.
Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mulk. Balik saya buka surah Al-Mulk ayat 6 sampai 11. Allah Ta'ala kata apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Tengok Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mulk ayat yang ke-6 sampai ayat ke-10. Allah Ta'ala berfirman, dan bagi orang-orang yang kufur ingkar kepada Tuhan mereka, disediakan azab neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka dicampakkan ke dalamnya, mereka mendengar suara jeritanya meraung-raung sedang ia menggelegak. Hampir-hampir ia pecah berkecai kerana kuat marahnya. Setiap kali dicampakkan ke dalamnya, sekumpulan besar dari orang kafir bertanyalah penjaga-penjaga neraka itu kepada mereka, tidakkah kamu pernah didatangi seorang Rasul memberi peringatan dan amaran sewaktu kamu hidup di dunia dahulu? Lalu mereka menjawab, ada. Sebenarnya telah datang kepada kami seorang Rasul memberi ingatan dan amaran. Lalu kami dustakan serta kami katakan kepadanya, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu wahai orang-orang yang mendakwa menjadi Rasul, hanyalah berada dalam kesesatan yang besar. Dan mereka berkata, kalaulah kami dahulu mendengar dan memahami sebagaimana orang yang mencari kebenaran, tentulah kami tidak termasuk dalam kalangan ahli neraka. Allahu Akbar. Ni Allah Ta'ala cerita siap dah kat kita ni. Orang yang tak mau dengar peringatan esok di hari akhirat, Allahu Akbar, akan dimasukkan ke dalam api neraka. Hak penjaga neraka pun tanya, bukankah dulu ni ada datang membawa risalah kebenaran kepada kamu? Dan ahli neraka pun jawab, ya ada. Tapi kami kata balik kepada pesuruh Allah. Kami kata balik kepada pendakwah yang mendakwah kami tu. Ni semua tak betul semua ni. Allahu Akbar. Hadirin hadirat mati Allah sekalian. Allah cerita kat kita perkara-perkara yang belum berlaku lagi dalam kehidupan kita agar kita menjadi aktibar supaya kita dapat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat mati Allah sekalian. Yang ketiga, penyesalan bagi orang yang telah meninggal dunia. Apa dia penyesalan dia? Dia menyesal sebab hidup atas dunia dulu dia tak mendirikan solat. Allahu Akbar. Dia tinggal solat dah. Sedangkan amalan solat inilah amalan yang pertama yang akan dihisab oleh Allah. Dan kata ulama, di antara orang-orang yang akan menjadi pengikut Dajjal, bila Dajjal mai nanti ni, datang nanti ni, di antara pengikut Dajjal ni siapa dia? Kebanyakannya terdiri ataupun pengikut-pengikut Dajjal ini adalah terdiri daripada orang-orang yang meninggalkan solat dengan sengaja. Sebab tu pesan anak cucu kita, jangan tinggal solat dah. Mulai hari ini jangan tinggal solat dah. Sebab orang yang tinggal solat, dia akan jadi pengikut Dajjal laknatullah. Dan amalan solat ni
adalah amalan yang pertama yang akan dihisap oleh Allah. Luluh amalan sembahyang kita, barulah Allah Ta'ala tengok amalan kita yang lain. Nah, kalau tak luluh amalan sembahyang kita, maka amalan yang lain Allah Ta'ala tak tengok lagi dah. Nah, hadirin hadirat mati Allah sekalian. Nah, sebab tu jagalah sembahyang. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah daripada perkara keji dan mungkar. Nah, sebab tu orang yang tak sembahyang, orang yang sedang mengabaikan amanah Allah. Nah, dia sedang dilaknat oleh Allah. Orang yang tak sembahyang bila makan rezeki Allah, rezeki berkata pada orang yang tak solat, wahai si penerhaka kepada Allah, aku tak reda kau makan aku. Orang yang tak solat bila dia pakai pakaian pula duk melaknat dia. Pakaian kata, wahai si penerhaka kepada Allah, aku tak reda kau pakai aku. Allahu Akbar. Dan orang yang tak sembahyang, bila dia berjalan di atas muka bumi Allah, maka bumi melaknat orang yang tidak solat sehari 70 kali. Bumi kata, kamu berjalanlah di atas belakang aku. Tapi ingat, kata bumi, satu hari kamu akan masuk ke dalam perutku. Maka aku akan himpit kamu hingga berselisih tulang rusuk. Allahu Akbar. Kita ni, Abu Ayah sekalian, start daripada kita balik dulu ni, banyak mana kita tinggal solat kita. Qadalah balik solat-solat kita. Ulama kata, bila kita tengah qada solat-solat kita, tiba-tiba Allah Ta'ala ambil nyawa kita. Maka kata ulama, kita sudah tidak lagi berdosa kepada Allah sebab kita sedang qada sembahyang-sembahyang kita. Dan qada sembahyang ni tidak semestinya tunggu waktu baru kita qada. Tak semestinya. Nah, bila-bila masa kita boleh qada sembahyang kita. Qadalah sembahyang kita. Nak bagi mudah kata ulama, setiap kali habis waktu sembahyang wajib, kita qada sembahyang kita. Satu waktu kita sembahyang. Nah, jangan kita tinggal terus. Kita qada sembahyang kita. Sebab kita nak balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak mau dosa-dosa sembahyang kita yang menyusahkan kita waktu berada di barzakh, yang menyusahkan kita waktu berada di hari akhirat nanti. Hadirin hadirat, ibu ayah rahmati Allah sekalian. Dan dalam syurga esok, amalan sembahyang ni ada lagi tak? Tak ada dah. Amalan sembahyang di dalam syurga esok tak ada dah. Tak ada dah sembahyang. Dalam syurga esok ada lagi dah ibadah puasa? Tak ada dah. Dalam syurga esok ada lagi dah amalan baca Al-Quran? Tak ada lagi dah. Allahu Akbar. Yang keempat, penyesalan bagi orang yang telah meninggal dunia. Iaitulah menyesal kerana hidup atas dunia memutuskan silaturahim. Sebab tu saya nak sebut, orang yang memutuskan silaturahim, kemudian meninggal dunia, maka ia akan rugi. Kerana Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk tidak memutuskan hubungan persahabatan ataupun hubungan kekeluargaan. Benci-membenci dan dengki-mendengki sesama manusia. Sehingga kan dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Nabi kata tidak sempurna iman seseorang selagi mana, kata Rasulullah, dia tak kasih kepada saudaranya seperti mana dia kasihkan diri dia sendiri. Allahu Akbar. Maknanya, kalau kita ni, hidup kita lah ni sekarang ni ibu ayah sekalian, ada kelai bergaduh dengan orang ni, bergaduh dengan orang ni, maknanya iman kita belum sempurna. Siapa yang kata? Nabi kata. Nabi kata, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Nabi kata tak sempurna iman seseorang selagi mana dia tak kasih saudara dia seperti mana dia kasih diri dia sendiri. Allahu Akbar. Sebab tu seronok kita duduk dalam majlis ilmu. Lebih-lebih lagi kita tahu perkara-perkara
yang perlu kita jaga sebelum kita mati. Dia antaranya waktu hidup atas dunia ni kena banyak sedekah. Duduk atas dunia ni kena banyak dengar nasihat dan ikut nasihat. Kena banyak duduk dalam majlis ilmu. Yang ketiga, jangan tinggal solat. Ya? Yang dah solat, jaga pula, buat pula semayang-semayang sunat. Yang keempat, jangan putuskan silaturahim. Dan yang kelima, kata ulama, penyesalan bagi orang yang telah meninggal dunia. Apa dia? Iaitulah menyesal kerana hidup atas dunia tidak pernah berdakwah. Allahu Akbar. Subhanallah. Sebab tu ibu ayah sekalian saya nak pesan. Ya? Dakwah ni bukan kerja kami ustaz-ustaz saja. Sebenarnya dakwah ni kerja kita semua. Sebab kita adalah duta-duta kecil kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita adalah pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebab tu Nabi kata balighu anni walau ayah. Sampaikanlah daripada aku walaupun satu ayat. Apa yang kita dapat pagi ini kita salin, kita tulis. 5 penyesalan sebelum meninggal dunia. Setelah meninggal dunia. Apa dia? Yang pertama, hidup atas dunia tak sedekah. Yang kedua, hidup atas dunia tak mau dengar nasihat. Yang ketiga, hidup atas dunia tak mau solat. Yang keempat, hidup atas dunia memutuskan silaturahim. Yang kelima, hidup atas dunia tak pernah berdakwah. Allahu Akbar. Sedangkan ada perkara yang boleh bantu kita waktu kita duduk dalam kubur esok. Apa dia? Iaitulah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ni termasuklah berdakwah. Dengan kita menyampaikan apa yang kita mengaji, kita sampaikan. Walaupun kita ni ibu ayah sekalian, kita ni tak baik. Dan kita ni masih lagi duk buat benda-benda maksiat. Kita semua ni bukan baik sangat pun. Dan betul tak ibu ayah sekalian? Kita ni kalau Allah Ta'ala bukalah aib kita lah ni kat orang. Agak-agak ada orang nak kawan dengan kita. Kan? Sebab tu Allah Ta'ala ni dia sayang kat kita. Yang kata aib tu apa dia? Dosa-dosa kita. Kalau Allah Ta'ala buka aib kita satu-satu kat orang, orang takkan kawan dengan kita ni. Tapi Allah Ta'ala sayang kat kita. Allah Ta'ala tak buka aib kita. Dan Allah Ta'ala duk bagi peluang kat kita untuk kita bertaubat kepada Allah. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Sebab tu kerja dakwah ni bukan kerja para ustaz, para da'i. Tapi kerja dakwah ni adalah kita semua. Kita tak mampu nak dakwah besar-besar. Kita dakwahlah keluarga kita. Keluarga kita. Sebab setiap pemimpin akan ditanya oleh Allah berkaitan dengan rakyatnya. Semua kita akan ditanya. Kita ada anak pinak, kita kena tanya dah esok, kena tanya. Allahu Akbar. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Dan sebelum saya nak tutup majlis kita pada pagi yang mulia ini, saya nak minta izin minum air sikit. Untuk minum air sana. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan Ustaz. Alhamdulillah. Sebelum saya nak tutup majlis kita pada pagi yang mulia ini, marilah kita sama-sama menghayati satu nasyid yang kita duk dengar lama dah. Dan dengar lama dah, pagi ni kita refresh balik kita flashback balik, kita dengar, kita hayati. Nasyid yang pernah disampaikan oleh kumpulan Hijaz, nama dia Pelita Hidup. Kalau kita naik kereta, kita dengar nasyid ni, nescaya akan mengalir air mata keinsafan dalam diri kita. Dan kita akan insaf dan kita tidak akan melakukan maksiat kepada Allah, bahkan akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala insya-Allah. Nasyid dia berbunyi begini. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Hidup ini bagai lampu dinding
yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudah kering, ia kan pasti padam sendiri. Apabila minyak sudah kering, ia kan pasti padam sendiri. Demikian juga hidup manusia selama hidup di dunia ini. Demikian juga hidup manusia selama hidup di dunia ini. Bila dah cukup umur usia, putuslah hubungan di sana sini. Bila dah cukup umur usia, putuslah hubungan di sana sini. Setelah kita tinggalkan dunia, alam yang lain pula menanti. Setelah kita tinggalkan dunia, alam yang lain pula menanti. Apakah kita dapat kurnia itu melihat amal dan bakti? Apakah kita dapat kurnia itu melihat amal dan bakti? Di sana insan cemas dan bimbang, tak dapat lagi buat alasan. Di sana insan cemas dan bimbang, tak dapat lagi buat alasan. Buruk dan baik akan ditimbang, kedua-duanya dapat balasan. Buruk dan baik akan ditimbang, kedua-duanya dapat balasan. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Kita ni ibarat seperti pelita. Apabila habis saja minyak, maka kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan sedikit tazkirah peringatan yang disampaikan oleh saya, mudah-mudahan Allah Taala campurkan dalam diri kita bertambahnya keimanan kita kepada Allah, bertambahnya ketakwaan kita kepada Allah, bahawa dapat menyedarkan bahawa kita semua akan kembali menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tak tahu bilakah kita akan balik bertemu dengan Allah. Dan kita tak pasti sama ada senarai-senarai nama kita sudah dimasukkan ke dalam senarai orang yang akan balik bertemu dengan Allah. Walau bagaimanapun, kita doa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan usia kita untuk kita lakukan sebanyak-banyaknya amal ibadah kita, untuk kita sebelum kita balik bertemu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jazakallahu khairan katsira diucapkan kepada pihak SPAQ yang sudi menjemput saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat memberi manfaat untuk diri saya dan kita semua. InsyaAllah saya serah kembali kepada Ustazah pengurusi majlis. Persilakan. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, jazakallahu khair al-fadhil Ustaz Amir Syahrizal atas kesedia berkongsi ilmu mengenai penyesalan selepas kematian, yang mana bertepatanlah dengan firman Allah SWT, iaitu wahai Tuhan kami, kembalikanlah kami ke dunia ini dan berilah tempoh kepada kami hingga ke satu masa yang dekat, walaupun sebentar, supaya kami menyahut seruamu untuk mengesakanmu dan mentaati perintahmu, serta supaya kami mengikut agama yang disampaikan oleh para rasul. Itu surah Ibrahim ayat 44. Dalam itu, marilah sama-sama kita manfaatkan masa yang ada untuk meningkatkan amal ibadah, dan semoga ianya memberikan sedikit sebanyak manfaat dan fahaman bagi kita semua dalam perkongsian ilmu Ustaz pada pagi ini. Dan seterusnya, marilah sama-sama kita ikuti kuliah duha kita bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Azhar sebentar saja lagi. Dan Ustaz, saya kembali kepada Ustaz untuk tutup dulu majlis ilmu kita ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.
Silakan أعوذ Ustaz. بالله سبحانك الله وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Waalaikumsalam. atas Terima kasih ilmunya. Ustaz. Terima Terima kasih kasih. Ustaz. Ya, Ibnu. Terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih. Sama. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jazakallah khairan katsira. Jumpa lagi insya-Allah.